Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita cek dulu suara. Alamak, perut pula bunyi sikit ni. Tak breakfast banyak sangat tadi sebab ambil sedikit saja. Buah tak cukup. Okey. Pagi ni sejuk sedikit, saudara-saudara sekalian. Saya berada masih lagi di London. Pukul 8.1 minit. Anda mungkin dah pukul 3.1 minit di Kuala Lumpur, betul? Cuba bagi suara dulu, cek supaya kita tidak rugikan masa anda, supaya dapat ilmu yang cukup cantik pada petang ni. Saya mengharapkan you tekan share sebab ini satu topik yang very sensitive ataupun yang mungkin akan membawa anda mungkin ada sedikit orang panggil apa, pendapat masing-masing. Maka kita minta anda dengan hati ataupun pemikiran yang terbuka supaya dapat kita bersama mentelaah sedikit apa yang saya boleh kongsi pada pagi ini. Boleh? Alright. Suara clear, Alhamdulillah. Sebelah sini macam mana? Semua okey, clear? Alright, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang berkah. Di sini masih lagi awal, pukul 8 lebih sikit. So cuaca masih sejuk. Hari ni tak panas macam hari-hari lain. Mungkin sebab semalam hujan sedikit. Hamidah Salwawani, apa khabar? Clear. Eli Kamarudin pun ada. Hazirah Jaraiya, betul sebutannya? Okey. Azia Halim pun ada. Muhammad Adam. Okey, ni sebutan daripada London ni, Norin Arifin. Siti Hawa. Okey, Izzah. Baik. Waalaikumsalam, saudara-saudara sekalian. Ada tak sebahagian daripada anda tulis kat sini pernah buat diet yang serius? Maksudnya yang you taksub sangat. You tak tukar langsung. You tak ada langsung. Kalau orang sebut je, you jadi macam kata tak betul kalau lain daripada yang you buat. Ada tak kat sini? Jangan malu. Saya ada. Saya pun pernah ikut diet yang saya percaya. Cuba you tulis kejap. Sebab kita nak orang kata apa, declare dulu, kita istiharkan yang kita adalah manusia biasa yang mungkin betul, mungkin kurang betul, tapi kita kena belajar. Boleh? Alright. Tulis dulu siapa pernah dan apa jenis diet you buat tu. Sama ada you jenis diet keto ke ataupun vegan ke, ataupun you tak faham, you tulis kat situ saya cuma makan daging saja ataupun saya cuma makan sayur saja. Tulis kat situ. Boleh? Alright. Saya nak tengok, walaupun terlambat sikit bila saya boleh baca tu. Saya kata selalunya ambil 30-40 saat baru saya boleh baca. So bila saya cakap tu ada lagging, tapi tak apa, saya boleh tunggu sebab yang ni mustahak. Sebab kalau you tak pernah buat diet, mungkin yang ni cuma merupakan ilmu baru. Tapi orang yang buat diet tu atau tengah ikut diet sekarang, saya nak you buka minda you. Tulis. Alright, saya boleh baca. Yes, intermittent fasting, bagus. Siapa lagi buat keto? Tak pernah sebab saya dah kurus. Okey. Tak apa, ni bukan soal nak kurus sahaja ataupun nak kurangkan berat badan. Kemungkinan untuk kemungkinan untuk you apa orang panggil ya, untuk membetulkan penyakit. Kadang-kadang kita bermasalah besar. Okey, siapa lagi yang buat paleo? Bagi mereka yang tak pernah dengar paleo, dia cuma makan daging sahaja. Jangan main. Okey, so dah baik. Ada bermacam jenis diet yang terdapat di seluruh dunia. Kita mula daripada yang tak makan langsung pun ada, jenis puasa. Lepas tu intermittent fasting. Saya ulang, yang berpuasa ni ada jenis yang berpuasa terus tau, yang sampai berhari-hari. Dia cuma kalau Mak Saleh tu dia orang benarkan minum air. Ada yang jenis yang sampai 30 hari berpuasa. Dalam setahun tu dipaksa buat minimum 2 kali. Ada style macam tu.
Saya kata apa, dibenarkan minum air. So tak matilah orang ni kan. Lepas tu ada yang intermittent fasting sekarang yang buat 16-8, 16 jam tak makan, 8 jam makan. Ada yang buat 24, 20 jam tak makan, cuma 4 jam aja jendela makan tu kan. You pernah dengar kan. Dan dalam makan tu pun ada pilihan. Yang kalau buat contohnya kita masuk yang famous keto diet, yang tinggi dengan fat, langsung kalau boleh tak mau langsung karbohidrat. Kalau ada pun cuma 10% ke bawah. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan makan, no problem. Okey, lepas tu ada yang Atkins diet. Atkins tu dia lebih kepada daging. Tapi dia tidak mempertikaikan banyak tentang buah-buahan dan sayur-sayuran langsung. Tadi keto pun ada buah yang tak boleh makan langsung, tak boleh sentuh langsung, asalkan dia ada karbo je, ada gula tak boleh. Okey, saya faham. Apa lagi you pernah dengar? Lepas tu kita pergi ke sebelah spektrum yang ujung belah sana pula. Yang tengah tu makan apa pun tak kisah. Tu jenis yang kiri pun boleh, kanan pun boleh, no problem, pakai lantak aja. Ada yang makan yang sihat, ada yang makan yang tak sihat. Maksudnya dia tak kisah fast food ke slow food ke, asalkan makan kita lahap. Itu yang tengah-tengah. Okey, ramai kat sini lah yang kalau Mak Saleh, kalau American dia panggil SAD, set diet. SAD tu SAD, Standard American Diet. Kita pun terikut orang-orang daripada dulu China belum terbuka dia punya country dia, negaranya, ke negara Eropah ataupun Barat, mereka masih lagi ikut perangai makanan Chinese tradisional. Kan banyak inilah sayur, banyak nasi dan sebagainya kan, sup-sup. Tetapi sejak mereka diekspos dengan KFC, McDonald, you pernah dengar kan semua-semua tu kan, Burger King dan sebagainya, you tengok sekarang. Dan basikal pun dah banyak tak pakai kat sana, gaya hidup bertukar. So, masuk balik kepada perangai yang sebelah sini pula, yang vegan pula atau vegetarian. Langsung tak boleh daging, tak boleh, ada yang tak boleh telur, tak boleh ikan, semua ikut terus sampaikan cuma sayur, ataupun yang terus cuma makan buah saja pun ada. Dia panggil fruitarian. Pernah dengar tak? Dia orang punya kerja cuma makan buah saja. Tak apalah kalau makan buah. Saya pernah belajar lagi konsep-konsep diet ni. Ada yang cuma makan buah, katakan satu jenis buah aja, pisang aja. Ada tu seorang, bukan seorang lah, banyak orang juga makan cuma potato, ubi kentang aja. Okey, you boleh tak hidup macam tu? Dan yang shock sekali saya belajar, ada satu, tak tahulah dia buat betul ke ataupun dia cuma buat cerita, tapi dah masuk dalam kajian-kajian mengatakan dia cuma hidup dengan angin aja, dengan oksigen saja. Maksudnya dia panggil breatharian. Dia cuma orang panggil makan ataupun minum oksigen saja, pun boleh hidup juga. Tak tahulah, malam-malam dia pergi minum air ke apa, saya tak tahu. Of course, kalau you pergi kat yoga punya master kat India yang pelik-pelik semua tu, saya tak tahu apa dia orang buat, tapi dia orang boleh masuk duduk dalam gua, tak makan apa pun. Ada yang lebih paling dahsyat, saya mengharapkan you jangan ikut diet ni ataupun perangai ni, ialah ditanam hidup-hidup. Ditanam, entah macam mana di kampus, bila dibuka balik ataupun mungkin hidung terlepas ke atas, saya tak tahu macam mana, tapi mereka boleh hidup lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu ekstrim sekali kan. Sebab tu saya hari ni nak membetulkan keadaan saya dulu, sebab saya juga kadang-kadang terikut-ikut, maklumlah, sebagai doktor, sebagai saintis, kita nak belajar, kita baca artikel dan sebagainya, dan kadang-kadang kita tertarik kepada sesuatu pendapat, sebab mereka juga ada testimoni ataupun ada keputusan yang memberangsangkan. Cuma baru-baru ni dan kebelakangan ni, ramai doktor-doktor yang dah mula lebih waras. Kita juga tak nak lagi jadi pak turut saja, dan saya mengharapkan anda pun jangan jadi pak turut saja. Kita kena ada orang panggil informed knowledge, maksudnya pengetahuan yang diberitahu secara betul, saintifik, fakta, lepas tu kita boleh buat keputusan, ya. Okey, jadi 5 sebab utama kenapa kita tak boleh taksub kepada semua satu jenis. Yang saya bagi tadi kan dekat 20 jenis kan, daripada kiri ke kanan tadi, betul tak? Dan you mungkin dah jatuh ataupun termasuk kepada dalam satu daripada ruang tadi, ataupun you campur-campur. Yang saya pernah tengok sampai kes yang
berapa belas hari apa tu dia pakai cuma dia panggil liquid diet saja. Ada juga orang ambil cuma liquid. Maksudnya liquid tu benda yang daripada cecair, air atau sup saja. Itu not a problem. Tapi ada seorang daripada Australia nama Shane Wayne. Dia ni cricketer, main cricket. Dia buat gila-gila. Dia jenis yang yo-yo. Masa dia nak diet, dia diet betul-betul. Sorry, serak suara. Okay, saya kata apa, kalau dia nak diet, dia diet betul-betul. Masa dia let go betul-betul. Orang putih kata dia binge tu maksudnya dia lepas, dia bantai je apa dia nak makan. Tapi masa dia nampak badan dia dah naik macam buncit ke apa sikit, dia diet gila-gila. 3 minggu tak makan apa-apa, dia mati. Baru-baru ni disebabkan oleh masalah jantung katanya. Dan dia rupanya dah bermasalah ni dah beberapa tahun yang lepas ni. Dia dah orang panggil binge. Lepas tu dia diet, binge diet, yo-yo. Yang yo-yo ni bahaya. Okey, lepas tu ada pula orang jenis yang saya kata apa, makan sayur je. Betul, tak salah. Itu setengah orang dia kan vegan ataupun vegetarian ni, cuma orang tak sedar yang zaman moden sekarang, dulu saya kata daging saja, ayam saja, ikan bermasalah, daging-daging ni lah, lembu semua tu pun bermasalah. Rupanya kalau you cuma ambil sayur saja yang tidak organik, memang kadang-kadang you duk ambil hari-hari apa yang dinamakan seperti glyphosate ataupun pestisida. Ingatkan makan sayur hari-hari tu bagus, betul tak? Rupanya kadang-kadang sayur tu pun ada atasnya lapisan yang penuh dengan kadang-kadang racun serangga yang kita tak sedar pun. Bukan kita basuh ataupun kita cuci hari-hari, betul tak? Kita pun kan kontrol, kita kan pakai makannya, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, jaga baik, sehinggakan kalau you dah ada pernafasan yang berbau teruk, ataupun rambut you senang rosak, ataupun kulit you pun nampak tak cun lagi dah, ataupun cepat tua. Saya tahu yang saya cerita spektrum makanan tadi tu, diet tadi tu, cuba you tengok, ada tak orang yang ekstrim buat, dia nampak lebih tua cepat daripada kawan-kawan dia. Padahal dia ambil makanan yang sihat walafiat. Ini kalau terjadi pada you, berarti ada sesuatu yang tak kena. Okey, bahkan ada yang lebih teruk ialah bila dia terlalu taksub kepada diet tu. Kalau dia berperangai lebih teruk daripada sebelum dia buat diet tu, contoh, dulu dia cool, sekarang dia jadi macam irritable. Tahu irritable tak? Dia lebih sensitif, dia lebih orang tak boleh kacau dia, ataupun dia cepat melenting, panas baran, ataupun dia dah mula tak apa boleh fikir secara yang normal. You boleh tengok perbezaan kat dia. Kalau dari segi otak dia, psikologi dia, setengah orang sampai murung, ataupun ada yang jadi psikotik pun ada. Tahu psikotik tak? Sampai jadi dah tak betul. Kalau sampai macam tu, berarti you taksub dengan diet tu, you dah memang salah. Maksudnya diet tu tak sesuai untuk you. Mungkin diet tu sesuai untuk orang lain. Maka saya nak bawa cerita, sampaikan ada orang muscle dia nampak lembek. Dia punya otot dia punya inilah, kedut-kedut dia ataupun kekuatan otot sendi dia pun dah bertukar wajah. Boleh faham? Okey. Of course, kalau you ambil bahan-bahan yang saya cerita seperti gula, tepung, minyak-minyak yang tak betul tu, memanglah jadi masalah. Sekarang saya nak bagi tahu kat you kenapa setengah orang masih lagi percaya sampai sekarang daging ataupun bahan-bahan yang berprotein tinggi, susu terutama sekali, dan yang paling nombor satu, semua orang setuju, saya ulang, semua orang setuju, semua diet-diet ni adalah satu yang common, iaitu ada persamaan antara semua-semua ni, iaitulah apa dia? Gula. Jadi apa-apa diet pun yang you taksub, kalau gula tidak dijadikan sebagai keutamaan untuk kita nyahkan dia, diet tu dah prinsip pertama dah tak betul. Pasal apa? Semua kajian dibuat bahawasanya sama ada you nak tinggikan you punya fat, jenis-jenis keto ataupun vegan, nak tinggikan you punya sayur-sayuran ataupun ada karbohidrat yang dibenarkan, semua tu
Tetapi kalau gula merupakan dia punya orang panggil lupa, tak jaga, memang diet tu dah out. Okey, so itu satu persamaan di mana-mana pun. Nombor dua, persamaan yang boleh kita pakai, yang boleh kita ikut kalau nak taksub pun, satu gula. Kalau dia kata gula is bad, okay, that is fine. That means diet tu tak salah. Nombor dua, kalau dia kata, dengar ni, kalau dia kata sayur-sayuran dan buah-buahan digalakkan, yang ni bagus. Okay, dipersilakan anda teruskan perjuangan you dengan tu. Sebab saya dah tahu ada diet yang apabila dia tak benarkan you makan buah, saya minta you jauhkan diet tu. Sebab apa? Mereka kata mereka dah buat study, tetapi saya nak pegang kepada 5 sebab utama ni, maka you tak akan rasa risau sangat-sangat. Kita mulakan dengan sekejap dulu ya, dengan nombor 1 dulu. Okey, iaitulah nombor 1 sebab utama ialah gula. Semua dah tahu kan, sebab dia menyebabkan banyak penyakit yang tu telah dibuat kajian lebih daripada cukup. Tapi yang orang terlupa nombor 1 asal usul diet betul tak betul ialah mesti orang kita ni, kalau orang Islam ni, kalau you tak pegang pada Quran, memang nak pegang pada apa lagi? Jadi kalau kita bergaduh hari ni pun, sampai besok pagi ke, sampai tahun depan ke, sampai apa Abang Jamil cerita Piramli sampai Abang Jamil dah pergi, okay, you kena pegang kepada Allah SWT punya statement. Kalau dia kata tidak haram, you pandai-pandai nak kata jangan makan langsung, tak boleh sentuh langsung. Rasa kat situ saya pun kalau kata, you kena tegur saya. Pasal apa? Salah. Sebab Tuhan tu dia tahu, dia yang buat. Jadi kalau saya kata daging tak boleh makan langsung, salah lah. Sebab apa? Dalam Quran mana kata daging tak boleh makan? Betul tak? Betul tak betul ni? Soal you sembelih elok-elok, you jaga binatang tu dengan kita baca, doa semua tu. Kita orang kampung dulu kita berdepan dengan kiblat. Saya masih ingat lagi atuk saya dulu masa dia nak sembelih ayam, setahun sekali kita kena kejar kan. Ayam tu kena kejar dulu, bukan 30 hari dah boleh sembelih. 6 bulan baru boleh sembelih. Dah besar, dah keras kot kadang-kadang ayam tu. Sebab apa? Nak hari raya kan. Jadi sehari dua tu kita betul-betul dah tangkap dia. Lepas tu pagi tu kalau kita nak masak hari tu juga, you nampak tak atuk kita dulu macam mana dia hormatnya, dia tertibnya, sopannya nak jaga ayam tu. Dia cabutnya bulu-bulu kat leher tu, dia suruh saya pegang kat kaki ke, dia pegang kat leher ke, dan pisau dia tajamkan dulu, dia baca, dia urut kepala. Masya Allah, saya masih ingat. Dan anda ingat tak, anda boleh nampak tak dia punya senario tu, macam mana kita bertinggung duduk, kalau 2 ekor 3 ekor pun okey, cara tu di pisau tu tajam. Jadi kita pun tengok tu, kita macam tak takut sangat sebab atuk kita dah bagi penghormatan terakhir kepada ayam kita. Bahkan dia sayang sangat ayam dia tu. Dia potong elok-elok sampai sekian, dalamnya berapa banyak, tidaklah sampai lebih pada 3/4 semua tu. Jadi dia lepaskan ayam tu. Ingat tak? Kalau salah potong, ayam tu berjalan senyum kat you kena kejar lagi. Saya masih ingat satu kampung kita kejar dia, padahal dah sembelih ni. Nampak? Jadi tuan-tuan sekalian, tak salah daging, okey. Dan kenapa bila you dengar DND diet, saya tak bagi you makan masa you tengah sakit, terutama sekali masa you tengah sakit, sebab terlalu banyak bahan-bahan yang tak betul dalam ayam tu, ataupun dalam daging tu, ataupun dalam you ambil burung ke apa-apa, burung tak adalah makan problem sangat. Ni yang kita bagi dedak, kita bagi yang beli daripada pasar tu, semua orang tahu kan, it is not the problem of the daging, it's the problem of apa yang binatang tu makan daripada zalimnya manusia kepada binatang tu. Itu dia dari segi makanan. Jadi kalau antibiotik banyak dalam ayam ataupun dalam daging tu, growth hormone membesar. Sebab itulah budak-budak sekarang ada breast, ada masalah hormon kan. Sebab penyakit tu datang daripada makanan daging tu tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, so jangan kita taksub kepada satu jenis diet yang kata, oh daging tak boleh langsung,
ataupun buah tak boleh langsung. Buah kalau you kata tak boleh, saya nak tanya, kalau orang Islam boleh ikut diet tu, saya nak tanya you agama apa? Pasal apa? Jangan jadikan diet tu sebagai agama. Ini prinsip seterusnya. Jangan jadikan diet sebagai agama, macam religion. Maksudnya kalau salah lawan pantang larang dia macam dosa besar. Maksudnya kalau saya kata vegan, kalau saya kan galakkan you banyak makan sayur. Betul tak? Sebelum you makan makanan plate nombor 2 tu kan saya ajar you plate 1, plate 2. Tapi kalau you terletak satu keping daging ke, ataupun ada sate ke, sebatang ke apa, adakah itu you dah melawan diet, D&D diet? Jawapannya no. Because why? D&D diet membenarkan apa yang Quran benarkan. Dengan syarat you belajar manusia yang menzalimi daging tu, ataupun buah tu, ataupun sayur tu. Termasuklah kan kalau ikan ke, telur ke dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, nombor satu yang saya kata sebab kenapa you tak boleh taksub ialah kalau you tak ikut apa yang ditulis dalam Quran. Itu yang penting sekali. Okey. Jadi apa saja yang you refer balik pada Quran. Contoh, saya cukup pantang bila orang kata buah tak boleh makan. Saya tak tahu macam mana dia orang belajar. Saya nak beritahu sekarang, buah ni, nak beritahu kat you, okay, yang dia takut ialah disebabkan fructose. Dia takutkan gula. Ni saya nak beritahu ni. Okay, supaya you, kenapa Quran benarkan, bukan benarkan saja, berbelas-belas, berapa puluh kali disebut dalam syurga pun ada buah-buahan, betul tak? Okay. Jadi supaya kita ni habis kat sini ni cepat-cepat. Dalam fruits, dalam buah-buahan, dengan syarat digigit, maksudnya dimakan, bukan dibuat jus. Kalau buat jus tu lain cerita lah pula, memang teruk betul, memang gula betul. Tapi bila ada fructose dengan fiber tu ada dua jenis. Satu dipanggil soluble, satu dipanggil insoluble. Pernah dengar? Yang boleh larut, satu lagi tak boleh larut. Okey, yang boleh larut seperti kalau you pernah dengar inulin, ataupun apa lagi satu, pektin, itu daripada buah-buahan. Kalau yang selulose, yang tak boleh dilarut. Tapi tak apa, dua-dua ni diperlukan. Sebab bila dia masuk dalam badan kita, lepas pada perut tu, bila dia sampai kat duodenum, small intestine tu, dia fiber ni lah, serat ni lah yang akan menjadi sebagai net supaya gula fructose tu boleh lepas, dia tidak diabsorb. Ataupun diabsorb secara perlahan-lahan. So dua-dua ni sekali, soluble insoluble fiber, dia tahan. Bila dia tahan tu, jadi yang kata gula takut tinggi sangat tu, dia tak akan diabsorb. Kalau diabsorb pun perlahan-lahan, tenaga masih dapat. Dan kalau dia lepas pun, maksudnya you kata, oh kalau macam tu gula tu terlepas kosong, maksudnya rugilah kita. Tak rugi, Tuhan tu dah tahu gula tu bukan untuk kita sebenarnya. Kita tak akan ambil banyak, yang lebih-lebih tu pergi mana? Sebab tahu cepat, pergi kepada bakteria. Kan duodenum, jejunum tu banyak bakteria. Bila sampai kalau terlepas lagi pun sampai ke big intestine, ada lagi bakteria. So semua tu tak perlu bimbang, dengan syarat buah tu digigit ataupun dimakan keseluruhannya, whole fruit. Okey. Satu. Nombor dua ialah masalah genetik. Kita kan berbeza. Genetik kita tu ada orang yang sensitif kepada makanan macam ni. Ada orang sensitif kepada, contoh, you makan aiskrim, naik you punya insulin. Setengah orang makan aiskrim tak naik langsung pun ada. Jadi kita setiap, contoh saya bagi ni ialah manusia tu berbeza-beza. Jadi tak boleh ada satu diet yang untuk satu dunia. Yang saya duk tengok orang jadi expert sekarang ni, dia kata, oh dia punya saja yang bagus, jadi satu dunia ni kena makan diet jenis A macam ni. Sebab tu D&D diet dibenarkan 2 hari seminggu. You tukar, ataupun you tambah, ataupun you lepaskan you punya kempunan dan sebagainya. Sebab apa? Tak guna you buat diet yang you boleh tahan cuma 3 minggu atau 2 bulan. You kena bertahan sampai bila-bila. Barulah dipanggil diet yang betul untuk diri you. Dan orang dah buat kajian pun. It is not just the makanan tu yang mustahak, tapi you tu yang mustahak. Sebab you adalah you. Tak akan sama dengan I.
I dengan you berbeza. Makanan sama tapi kita punya reaksi berbeza-beza. Cuma keutamaan tu kena masuk akal lah. Sebab apa DND diet kata tak boleh makan gula, semua dah faham. Gula tu adalah racun. Nombor dua, kenapa tak boleh makan susu? Semua orang tahu. Susu sekarang, kalau zaman dibuat dalam kotak dan sebagainya tu dah tak ada value lagi dah. Bahkan you akan menyebabkan banyak masalah osteoporosis pun. Pasal apa? Ada bahan-bahan dalam susu tu yang menjadikan, itu belum cerita lactose lagi, dia punya alergi dan sebagainya. Dan bila you tengok proses macam mana lembu tu diperah secara industri dibuatkan, sampai ada nanah pun you tak akan minum lah susu macam tu kan. Tapi boleh tak sekali-sekali you nak make cheese, no problem. Okay. Lepas tu of course kalau daging tu memang confirm lah terlalu banyak bahan yang dalam daging, sebab makanan mereka bukan daripada rumput ataupun yang bersih. Maksudnya mesti ada bahan-bahan yang untuk cepat besar sebab nak buat duit cepat. Betul? Okay, last. Ada lagi 3. Nombor 2 ialah genetik. You beza, I beza, genetik. Nombor 3 ialah masalah gaya hidup. Tu sama banyak cerita. Kalau you stres je, tak cukup tidur je, you punya pencernaan dah jadi haru biru. So, bukan pasal diet tu sangat. Pasal you punya gaya hidup pun kena dijaga. So, the last two yang saya nak habis pada hari ni, supaya you dapat tangkap cerita, jangan sesekali you taksub kepada cuma satu diet, tetapi jangan pula you hentam keromo. You kena cari diet yang bersesuaian dengan diri you, tetapi sesekali kalau you nak tempuh makanan yang luar daripada diet you, katakan you vegan, you nak tempuh telur, no problem. Nak kena sedikit ikan, no problem. Dulu saya kata sampai belacan pun tak boleh sebab ada ikan bilis. Saya dah salah tu. Pasal apa? Sebab dalam belacan tu pun ada probiotik yang bagus. Kadang-kadang kita kena belajar lagi lah. Okay? Baik, sambung. Last 2 ialah diet apa pun you ikut sekarang, asalkan dia 2 perkara yang terakhir. Nombor 1 ialah dia protect the liver. Dia memberi kawalan atau penjagaan kesihatan kepada liver. Jadi kalau apa saja yang liver boleh rosak, seperti terlalu tinggi glukos boleh rosak liver, kan? Yang jadi fatty liver tu. Kalau terlalu tinggi dengan daging pun, kalaupun saya kata boleh, you tak boleh hentam berkati-kati setiap minggu daging. Sebab apa? Kalau you bukan kaki exercise, you bukan pergi gym, you ambil banyak daging, lingkup, bahaya. Sebab apa? Liver you rosak. Seterusnya, kalau banyak sangat iron, orang tak buat kajian banyak, tapi kebelakangan ni kalau terlalu banyak protein atau banyak bahan-bahan yang berzat besi, bahaya. You pernah dengar bahan-bahan yang banyak glyphosate? Ni saya kata ni, kalau terlalu banyak makan buah-buahan sayuran boleh, tetapi kalau you dah tahu disembur hari-hari dan nampak sampai macam wax. Macam wax tu apa? Macam getah kan? Macam lilin kat luar tu. Nak basuh sampai kena kikis, memang lingkup badan kita. Sebab apa? Liver akan jadi rosak. Of course, kalau banyak heavy metal lah. Sebab tu saya tak bagi makan banyak sangat ikan yang daripada laut tu. Sebab sekarang laut pun dah banyak arsenic, mercury, faham kan? So, you kena hati-hati sebab semua budak-budak sekarang umur seawal 5 tahun dah ada, saya ulang, seumur 5 tahun dah ada fatty liver. Daripada mana datang fatty liver budak-budak? Takkan pasal dia orang makan ikan hari-hari, jangan-jangan kan budak-budak kadang-kadang malas nak makan benda yang sihat-sihat ni. Mereka makan processed food. Jadi processed food itulah, kalau you jaga diet mana pun, kalau dia kata processed food no problem, silap. Okay, berarti you pun tahu semua processed food tak boleh. Okay, last kali. Saya janji last kali 5 kan? Okay. Yang kelima ialah apa saja yang tidak menjaga bakteria. Maksudnya apa saja you buat yang merosakkan bakteria dalam badan you, memang lingkup. Nombor 1, antibiotik lebih. Nombor 2, masalah-masalah artificial sweetener. Kan saya dah buat lecture, apa yang merosakkan you punya probiotik dan prebiotik tu memang tak cukup langsung dalam badan you. Diet you dah memang lingkup.
Okay, so dia menyebabkan bocor you punya usus, you akan dapat masalah irritable bowel syndrome, Crohn's disease, masalah ni lah usus you, dan you boleh, saya kata apa tadi, masalah psycho, masalah autoimmune. Sebab apa? Sebab bakteria dah mula rosak. So, secara summary, kenapa DND diet masih boleh dipakai? Kenapa saya masih lagi tidak gentar? Sebab dalam DND diet kita memberatkan kepada banyak yang menghijau. Seseorang sebab dia bagus untuk serat kan. Buah-buahan bagus, tak takut manis buah tu, no problem. Lepas tu plate nombor 2, kita benarkan karbohidrat yang kompleks, maksudnya bukan refined, bukan processed food. Itu semua banyak gula, banyak lagi tepung, banyak lagi bahan-bahan yang bertoksik. Jadi tak salah 2 kali seminggu you nak makan kenduri, pergi ada daging dan sebagainya, atau telur, kalau boleh mestilah organik. So kita tutup cerita, sebenarnya sebagai summary, saya akan pelopori DND diet ni dengan sedikit pembetulan. Kalau kod-kod dulu saya langsung sampai you tak boleh sentuh langsung protein bermaksud dari sudut daging, dengan syarat kalau dapat yang organik, yang totally organik, insyaAllah you dibenarkan. Cuma jangan lebih daripada 2 atau 3 kali, 2 kali cukuplah seminggu. Okay? Dan you akan dapat cukup vitamin-vitamin. Sebab itulah kenapa saya tambah dengan vitamin dan suplemen saya, sebab saya tahu daripada diet saya pun ada kelemahan yang perlu dibetulkan. Semua diet tidak ada satu pun yang 100% yang perfect, tetapi kalau dia membolehkan you turun you punya blood glucose, you boleh buang ubat you boleh baik daripada autoimmune, cancer you dah jadi tenteram, dan boleh kecut lagi semua ketembesaran apa-apa, dan otak you lebih tenang, tidur tak ada masalah, kencing tak ada masalah, prostate dah boleh kecut balik. Itu diet yang saya pelopori, dinamakan DND diet. Kalau nama baru, bukan nama barulah, dari segi konsep dia sebenarnya bukan keto, dia bukan vegan, dia bukan 100% taksub kepada mana-mana, dia dipanggil Veto diet. VE adalah vegan, sebab kita banyak buah, sayur, itu main minuman, celery kan, barley semua saya dah ajar you. Tapi TO, VETO, tulis kat situ, VE vegan, tapi TO tu dibenarkan totally organic. Apa saja yang organic dibenarkan. Jadi kalau ayam, kambing, telur organik, daripada kampung, dia pergi ke hutan makan, petang balik sendiri, semua makanan fitrah, tidak ada makanan sintetik, kelas. So Veto diet is sebenarnya ialah DND diet. Supaya orang duk sebut sangat benda-benda nama-nama lain, kita keluarkan nama baru, namanya Veto. V vegan, TO maksudnya totally organic. So that is my proposal sebagai usul saya pada pagi ini, atau kat sana dah petang. Anda cuba fikir-fikirkan, kita discuss. Lain kali kalau saya sebut Veto diet, itu maksudnya ialah DND diet juga. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, by the way, anda dah order B-Sweet belum? Dah habis satu. Tinggal tak salah saya 1000 botol je saya buat permulaan. Dah order baru pun, sebab kita kan baru soft launch. Dah ramai dah pakai. Alhamdulillah, sedap. So, Veto diet adalah the new DND diet. Sama je, cuma nama baru. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kalau selalunya kita doakan hidup bahagia di dunia, dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good. Bye, jumpa lagi.